Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Apa khabar? Semua sihat ke? Pada pagi ini, cikgu ingin mengajarkan kepada anda semua tentang satu topik berkenaan dengan kepentingan reka bentuk dan teknologi. Cikgu percaya yang anda semua telah pun mengetahui apakah itu reka bentuk dan teknologi. Tetapi adakah anda semua tahu tentang kepentingannya terhadap kehidupan manusia? Baiklah. Kelas pada pagi ini, cikgu akan memberitahu tentang kepentingan tersebut satu persatu. Pertama sekali ialah, tujuan utama reka bentuk ini adalah untuk menghasilkan barangan yang dapat memberi manfaat kepada kehidupan manusia, sama ada kepada pengguna ataupun kepada pengeluar itu sendiri. Dan manusia juga diberikan kebebasan untuk memilih mana-mana produk reka bentuk yang ingin mereka gunakan, bergantung kepada cita rasa, keinginan dan kemampuan mereka. Reka bentuk banyak memberi penekanan terhadap pengguna, masyarakat dan juga negara. Okey, cikgu ingin bertanya kepada anda semua. Ketika melakukan aktiviti-aktiviti dalam kehidupan seharian, adakah anda semua perasan bahawa reka bentuk dan teknologi turut terlibat dalam menjalankan aktiviti-aktiviti tersebut? Dalam kehidupan manusia pada masa kini, boleh dikatakan manusia sudah tidak mampu untuk berpisah daripada reka bentuk dan teknologi kerana ia amat penting untuk memudahkan, memberi keselesaan dan memberi kesenangan kepada kehidupan manusia. Okey, antara kepentingan reka bentuk dan teknologi ini ialah yang pertama, menyumbang kepada perkembangan teknologi moden, dan kepentingan yang kedua ialah menyumbang kepada pembangunan sosial, sains dan perniagaan. Dan kepentingan yang seterusnya ialah memenuhi kehendak individu dan masyarakat. Dan kepentingan reka bentuk yang terakhir pula ialah ia dapat membuka laluan kerjaya dan pekerjaan kepada masyarakat. Okey, untuk pengetahuan semua, reka bentuk dan teknologi ini juga amat penting kepada bidang, pengguna dan sektor. Antara bidang-bidang yang banyak menggunakan reka bentuk dan teknologi ini ialah bidang perindustrian, bidang kejuruteraan, bidang kesihatan dan keselamatan, bidang ketenteraan dan banyak lagi bidang lain. Tetapi apa yang ingin cikgu cakap di sini ialah di bawah bidang-bidang ini terdapat sub-bidang, dan contohnya bidang industri. Sub-bidang di bawah bidang ini ialah kewangan, mesin, perkilangan, pembinaan dan terakhir sekali ialah perlombongan. Anda semua perlu ingat bahawa reka bentuk dan teknologi ini ditentukan dan digunakan di bawah bidang-bidang tertentu bergantung kepada objektif dan strategi organisasi untuk mengeluarkan produk dan memberikan perkhidmatannya. Okey, kita beralih pula kepada peranan reka bentuk. Seperti yang anda semua sedia maklum, reka bentuk dan teknologi mendatangkan banyak manfaat kepada kehidupan manusia. Tetapi, apakah peranan yang dimainkan oleh reka bentuk ini terhadap individu, masyarakat dan pengeluaran dan negara? Okey, cikgu akan memberitahu peranan-peranan reka bentuk ini mengikut golongan yang telah disebutkan tadi. Pertama sekali ialah peranan reka bentuk terhadap individu. Peranan yang pertama ialah ia memberikan kebebasan memilih kepada pengguna mengikut keperluan dan kemampuan mereka.
Contohnya, pengguna bebas untuk memilih mana-mana produk yang ingin mereka gunakan, tetapi ia bergantung kepada kemampuan dari segi kewangan mereka dan kepentingan produk itu terhadap diri mereka. Seterusnya ialah peranan reka bentuk terhadap individu ialah menjadikan seseorang pengguna itu lebih kreatif, mudah untuk melakukan tugasan serta menerima manfaat daripada sumber alam ciptaan Tuhan. Dan peranan yang seterusnya terhadap individu ialah untuk memupuk sikap bersyukur dalam diri seseorang pengguna apabila kehidupan mereka semakin dipermudahkan apabila hadirnya reka bentuk dan teknologi ini. Okey, seterusnya ialah peranan reka bentuk terhadap masyarakat. Peranan yang pertama ialah untuk melindungi dan memelihara etika sosial dalam kalangan masyarakat. Seterusnya ialah untuk melahirkan nilai-nilai estetika, dan yang terakhir sekali, peranan yang dimainkan oleh reka bentuk ini ialah untuk melahirkan masyarakat yang kreatif dalam penggunaan sumber. Seterusnya kita beralih pula kepada peranan reka bentuk terhadap pengeluaran dan negara. Peranan yang dimainkan yang pertama ialah mengeluarkan produk milik ataupun berjenama tempatan. Seterusnya ialah melindungi hak cipta rakyat tempatan, dan peranan reka bentuk yang ketiga terhadap pengeluaran dan negara pula ialah meningkatkan pendapatan negara. Contohnya, sesuatu produk direka ataupun dicipta di dalam negara kita dan produk ini masih lagi belum wujud di negara-negara luar. Jadi, negara luar akan membeli ataupun mengimport produk tempatan kita secara tidak langsung. Pendapatan negara kita akan naik dan terus meningkat. Dan peranan reka bentuk peranan terakhir reka bentuk terhadap pengeluaran dan negara pula ialah ia berfungsi untuk menjadi sebagai penanda aras kepada kemajuan sesebuah negara. Contohnya, negara luar akan memandang sesebuah negara itu dan menilainya sama ada ia maju ataupun tidak bergantung kepada kebolehan dan kemampuan negara tersebut untuk menghasilkan reka bentuk dan teknologi yang canggih dan moden. Okey, subtopik yang terakhir yang akan cikgu sampaikan bagi kelas pada pagi ini ialah tentang etika dalam reka bentuk. Untuk pengetahuan anda semua, etika merupakan nilai-nilai yang menjadi amalan dan pegangan kepada seseorang individu dalam menjalani kehidupan seharian mereka. Dalam konteks reka bentuk dan teknologi ini, etika merupakan nilai-nilai yang menjadi amalan dan pegangan kepada pereka bentuk supaya produk yang dihasilkannya itu tidak memudaratkan dirinya dan juga pengguna yang lain. Terdapat 5 etika dalam reka bentuk ini. Yang pertama ialah keaslian. Etika keaslian ini untuk menghasilkan sesuatu produk ataupun reka bentuk, usaha sendiri amatlah penting kerana dengan usaha sendiri, produk yang dihasilkan itu dapat melambangkan diri pengeluar tersebut. Apabila sesuatu produk itu dihasilkan melalui peniruan yang dilakukan terhadap produk sedia ada, maka ia akan mendatangkan kesan-kesan tertentu terhadap pengeluar dan produk itu sendiri. Antara kesan yang akan dialami oleh pengeluar tersebut ialah
mereka akan berasa tidak berpuas hati dengan hasil kerja mereka itu, dan untuk produk itu sendiri, ia mungkin tidak akan laris dijual di pasaran kerana fungsi yang terdapat pada produk itu turut terdapat pada produk sedia ada. Jadi, tiada apa yang menarik yang terdapat pada produk itu. Etika yang seterusnya pula ialah kejujuran. Sudah menjadi kebiasaan kepada pengeluar untuk mengauk keuntungan daripada produk yang dikeluarkannya. Tetapi, harga yang diletakkan pada produk tersebut haruslah berpatutan dan tidak membebankan pengguna ataupun pelanggan. Selain itu, produk yang dikeluarkan itu semestinya tidak mempunyai sebarang agenda tersembunyi seperti ingin menjatuhkan produk ataupun syarikat pengeluaran lain. Etika seterusnya yang perlu ada dalam reka bentuk pula ialah etika bermanfaat. Setiap produk yang dihasilkan haruslah dapat memberi kebaikan dan faedah kepada para pengguna. Formula yang dapat kita gunakan ialah semakin ramai orang yang menggunakannya, maka produk tersebut akan menjadi lebih bermanfaat. Etika reka bentuk yang keempat pula ialah mesra alam sekitar. Dalam menghasilkan sesuatu produk, sudah tentu kita akan menggunakan sumber semula jadi. Namun, penggunaan sumber semula jadi tersebut haruslah diberi penekanan terhadap kelestariannya. Kita tidak boleh menggunakan sumber semula jadi sesuka hati sahaja kerana kelestarian sumber semula jadi tersebut haruslah dijaga agar produk tersebut dapat digunakan berterusan secara berperingkat. Seeloknya, untuk menghasilkan sesuatu produk, lebih baik kita menggunakan bahan yang dapat dikitar semula. Dan etika yang terakhir pula yang perlu ada di dalam reka bentuk ini ialah etika selamat digunakan. Produk yang dihasilkan haruslah selamat untuk digunakan oleh pengguna. Ianya tidak boleh mendatangkan sebarang apa-apa ancaman dari segi kesihatan ataupun keselamatan pengguna. Produk yang selamat cenderung menjadikan pengguna lebih cenderung untuk membeli dan memiliki produk tersebut. Jadi, 5 etika yang telah cikgu nyatakan tadi merupakan etika yang terdapat di dalam reka bentuk. Cikgu rasa mungkin setakat itu sahaja apa yang ingin cikgu sampaikan pada sesi kelas pada pagi ini. Jadi, kesimpulan yang dapat kita buat daripada topik yang kita pelajari pada pagi ini, reka bentuk dan teknologi amat penting dalam kehidupan manusia. Ia mendatangkan pelbagai manfaat yang memudahkan manusia untuk menjalani kehidupan seharian mereka. Jadi, sebelum kita tangguh kelas kita pada pagi ini, cikgu ingin meminta anda semua untuk melakukan beberapa tugasan. Tugasan yang pertama ialah anda semua diminta untuk menyenaraikan kepentingan-kepentingan reka bentuk dan teknologi, dan tugasan yang kedua pula, anda semua diminta untuk menyenaraikan kelima-lima etika dalam reka bentuk disertakan sekali penjelasan terhadap etika-etika tersebut. Tugasan ini anda harus lakukannya di atas sehelai kertas, dan setelah siap semuanya, anda perlu menangkap gambar hasil kerja anda dan hantarnya di dalam grup WhatsApp yang telah kita cipta sebelum ini. Paling lewat tempoh penghantaran tugasan tersebut adalah pada jam
10 pagi nanti ya. Cikgu rasa mungkin setakat itu saja. Ada apa-apa persoalan yang hendak ditanyakan? Okey, sebelum kita tangguhkan kelas kita pada pagi ini dengan membaca surah Wal-As dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay. Jaga diri, jaga kesihatan, stay safe, stay at home. Anda boleh bersurai. Assalamualaikum.